takdiriyle filler Harem-i Şerif'e giremedi ve Kabe'ye yaklaşamadı. Kehancuran askar Raja Abraham, kota Mekah semakin masyhur dan ternama. Dari kota inilah sejarah kelahiran manusia paling mulia bermula. Ka'bah sebagai nadi kota Mekah semakin dikunjungi ramai dari seluruh penduduk tanah Arab. Begitu juga para pedagang yang datang untuk berurus niaga dari berbagai penjuru tanah Arab. Namun sayang, masyarakat Arab jahiliyah ketika itu telah menyalahgunakan fungsi dan kesucian Ka'bah. Akibatnya kemaksiatan, penyembahan berhala, perhambaan, menipu dalam perniagaan dan segala bentuk kejahilan bermaharajalela. Memiliki bayi perempuan adalah perkara yang amat memalukan dan aib bagi keluarga ketika itu, sehingga sebahagian dari mereka sanggup membunuh bayi perempuan mereka sendiri. Keadaan masyarakat jahiliyah itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. 12 Rabiul Awal tahun Gajah menjadi saksi kelahiran seorang bayi luar biasa dari rahim wanita mulia bernama Aminah. Pada saat itu berlaku beberapa kejadian yang luar biasa. 10 istana Islam runtuh dan padamnya api-api yang menjadi sembahan orang-orang Majusi. Kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disambut gembira oleh datuknya Abdul Muttalib. Lantas dengan segera beliau membawa baginda ke Ka'bah seraya berdoa, "Ya Allah,
jadikan cucuku ini seorang yang mulia dan terhormat sebagaimana Nabimu Ibrahim alaihi salam. Dengan diberi nama Muhammad oleh datuknya itu bermaksud yang terpuji. Kehadiran baginda ketika itu tidak hanya memberi kebahagiaan kepada keluarga Bani Hashim, bahkan seluruh kabilah suku kaum Quraisy menyambutnya dengan penuh kegembiraan. Antara orang-orang yang menjadi ibu susuan baginda ialah Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah menjadi ibu susuan dan pengasuh baginda sejak kecil sehingga baginda berumur 2 tahun. Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan keberkatan ke atas Halimatus Sa'diyah dan suaminya sepanjang menjaga baginda Rasulullah. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi yatim piatu ketika berusia 6 tahun apabila ibunya Aminah meninggal dunia. Dan sejak itu baginda dipelihara dengan penuh kasih sayang oleh datuknya Abdul Muttalib. Namun kasih sayang datuknya itu tidak berlangsung lama. Setelah 2 tahun, datuknya pula meninggal dunia dan tugas menjaga baginda Rasulullah dikanas pula oleh bapa saudaranya Abu Talib. Ketika baginda berusia 25 tahun, baginda Rasulullah SAW mengawini Sayyidatina Khadijah yang berusia 40 tahun ketika itu. Mereka dikurniakan Allah 6 orang cahaya mata, 2 orang putra dan 4 orang putri, Al-Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum dan Fatimah. Namun 2 orang putra baginda telah meninggal dunia sejak mereka masih kecil. Ketika baginda Rasulullah SAW berusia 35 tahun, berlaku banjir besar di kota Mekah yang telah menenggelamkan Kaabah. Kabilah-kabilah di kota Mekah bergotong royong membangunkan kembali Kaabah. Setelah pembinaannya selesai, berlaku perselisihan antara pemimpin-pemimpin masyarakat tentang siapakah yang paling layak meletakkan Hajaratul Aswad di Kaabah. Tiada penyelesaian dapat dicapai. Namun atas kebijaksanaan Nabi Muhammad SAW, baginda meminta sehelai kain, lalu meletakkan Hajaratul Aswad di atas kain tersebut. Lantas meminta semua pemimpin-pemimpin itu memegang setiap penjuru kain dan mengangkat secara bersama-sama menuju ke Kaabah. Dan kemudian baginda sendiri mengangkat batu Hajaratul Aswad dan meletakkan semula di tempatnya. Dengan kebijaksanaan baginda Rasulullah, maka terhindarlah segala perpecahan di kalangan masyarakat dan kabilah di kota Mekah. Namun demikian, kegelisahan masih terus menyelubungi hati baginda Rasulullah SAW. Kejahilan ada di mana-mana. Kezaliman dan kemaksiatan terus berlaku tanpa henti. Nabi Muhammad mula merenung dan menyendiri untuk menghindarkan diri dari perilaku jahiliyah ketika itu. Nabi Muhammad memilih sebuah gua di bukit sekitar kota Mekah, Gua Hira. Dari mulut gua itulah baginda dapat memandang kota Mekah yang dicintainya dengan pandangan yang lebih luas sambil bermunajat. Hingga satu ketika, satu yang tidak pernah dibayangkan oleh baginda terjadi. Tiba-tiba gua itu menjadi terang benderang. Kemanapun arah mata baginda melihat, di sana cahaya itu ada. Itulah malaikat Jibril. Jibril berkata, "Bacalah." Dengan gemetar Nabi Muhammad berkata, "Aku tidak bisa membaca." Malaikat Jibril lantas memeluk Nabi Muhammad dengan kuat sehingga nafas baginda sesak. Lantas berkata lagi, "Bacalah." Sampai akhirnya malaikat Jibril membantunya
setelah merangkulnya dan membacanya sebanyak 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah. Dan Tuhanmulah yang paling pemurah, yang mengajarkan manusia dengan perantaraan al-khalaq. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Dari peristiwa itu, pada usia 40 tahun, baginda Rasulullah SAW diangkat sebagai Rasul yang terakhir bagi membawa umatnya dari kegelapan kepada cahaya, dari keburukan menjadi kebaikan, dan dari kesengsaraan menuju kesejahteraan.